Artinya apabila seorang itu semakin banyak taat dia pada Tuhan, ibadat dia, itu mana dia semakin dekat dengan Tuhan. Tapi apabila seorang itu berkurangan ibadatnya pada Tuhan, sehingga dia tak banyak ibadat, itu dipanggil jauh daripada Tuhan. Itu istilah dekat dengan jauh. Orang yang bertambah taatnya, bertambah dekat pada Tuhan. Itu panggil. Jadi macam tu, bila seorang itu bertambah ilmu, amal ibadat taatnya juga bertambah-tambah. Itu panggil bertambah lagi dekat pada Tuhan. Tapi kalaulah ilmunya semakin bertambah, tapi ibadatnya tak bertambah, taatnya tak bertambah, bahkan berkurangan, itu dia bukan semakin dekat, tapi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita kena faham lagi, jauh dekat ada lagi maknanya. Jauh itu maksudnya terputus hubungannya daripada Allah. Itu makna jauh. Dekat itu maksudnya dekat hubungannya dengan Tuhan. Itu makna qurbun, dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun bahasa yang lain kita panggil erat lagi, kuat lagi ikatan, hubungan ikatannya dengan Tuhan. Itu makna dekat. Tapi jauh pada Tuhan dengan mana terputus hubungannya dengan Tuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang panggil al-qati'ah. Dalam bahasa Sufi juga sebut al-qati'ah, putus hubungan dengan Tuhan. Orang yang tak ada hubung dengan Tuhan. Jangan kita kan? Kalau orang tu dekat dengan kita selalu berhubung lah, selalu berhubung kan. Tapi kalau kawan tu, dia tu jauh pada aku, mana jarang-jarang berhubung, kadang-kadang tak ada hubungan langsung. Jangan kita ni keluarga ke? Keluarga juga, tapi keluarga dekat, selalu berhubung. Yang ni keluarga mana? Ni keluarga jauh sikit, bau-bau macam bau macam. Ada tentang sebut bahasa tu, keluarga jauh mana jarang-jarang hubungan, sekali-sekala teka-teka nak berhubung. Tika mana? Tika nak minta hutang. Waktu nak bayar hutang jauh, tak kenal. Jangan rasa nak berhutang, dia main berhubung dengan kita, dia main buat baik dengan kita. Itu panggil ni keluarga mana? Keluarga jauh lagi. Macam tu kita dengan Tuhan. Semakin siapa yang semakin bertambah ilmunya, bertambah dekat dengan Tuhan, itu baik. Tapi siapa yang tiap-tiap hari bertambah ilmunya tapi jauh, tapi tidak beramal dengan Allah Ta'ala, ini bukan dekat tapi jauh amalnya. Baik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita tengok dalam kitab Ihya juzuk pertama di awal lagi. Baik. Itu dia panggil bentuk ancaman bagi orang yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Baik. Kita sikit lagi dah ni, baca sekali kuih saja, tak berhabis sampai stesen. Dan yang kedua itu, mana yang kedua? Iaitu ilmun bil azwaq. Itu jangan lupa. Yang pertama sekali ilmun bil awraq, fil awraq. Yang kedua ilmun bil azwaq, dia panggil ilmu dengan rasa, dapat syuhud hati ya. Dia kata diberikan dan dianugerahkan pada azali lagi. Apa makna diberi, dianugerah? Yakni tiada bagi hamba pada mendapatkannya, bahkan ia yang kedua ni setengah daripada beberapa pemberian Allah Ta'ala. Itu anugerah. Ilmu ni ilmu anugerah daripada Tuhan. Bukan ke semua orang dapat, tapi setengah-setengah saja yang dapat. Lepas tu tak pelik kita kata ada juga orang yang mengaji betul tapi tak dapat yang ni. Ada orang mengaji, dia mengaji atau tempat tapi dia tak dapat ilmu zuq ni.
Dia tak dapat. Bukan ke semua. Jangan kita kata semua orang alim dapat. Tak. Hanya diberikan, dianugerahkan pada Allah Ta'ala bagi siapa yang dikehendaki. Maka bertuahlah, bersyukurlah kalau orang itu diberikan ilmu ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, patut bersyukur banyak-banyak dan minta tambah lagi. Patut syukur sebab kita diberi peluang oleh Allah mempelajari ilmu ini. insya-Allah lepas kita pelajari, kita rasai, kita rasai, kita rasa bagi sebati dengan diri kita sehingga menjadi darah daging kita, insya-Allah. Itu tak hilang dah. Kerana inilah dinamakan dia, kerana mana? Yani kerana ilmu zauqi ni, ilmu bil azwa ini dia panggil anugerah Allah, pemberian Allah ini, dinamakan dia kan ilmu ini ilmu ladunni. Kita urai dah dulu, tak payah ulang, tengok balik di belakang. Dan jika adalah segala amalan itu menatijahkannya sekalipun, walaupun amalan itu menatijahkan, yakni menghasilkan ilmu ini, betul, tapi hakikatnya dia adalah pemberian. Kita jangan lupa bahawa kita ini ada syariat, ada hakikat. Maknanya nak dapat ilmu ini, ilmu bil azwa' ni, boleh tak dengan jalan usaha? Boleh. Ikut syariat? Boleh. Cara mana usaha? Dah kita baca dah lepas dulu kan. Caranya mengaji ilmu syariat, kemudian kita beramal dengan ilmu syariat, insya-Allah akan dapatlah ilmu hakikat. Ataupun orang panggil caranya nak dapat ilmu zauq ini dengan apa? Dengan kita mempelajari at-ta'allum. Saya ajak dah dulu at-ta'allum insani kan. Lepas tu baru akan dapat at-ta'allum rabbani. Ta'allum insani artinya kita belajar ilmu, menerusi, mengambil ilmu daripada manusia. Seorang murid ambil ilmu daripada seorang guru, guru ambil daripada gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menguasai ilmu itu paling kurang 50%, insya-Allah dia akan dapat ilmu ini pula, at-ta'allum ar-rabbani. Itu panggil ilmu yang dapat terus dicampakkan, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya benda ni boleh usaha segi syariat, tapi segi hakikat dia adalah anugerah. Dia panggil mauhibah atau mawahib, atau juga disebut wahbiyun, anugerah Tuhan. Ilmu ni anugerah kan. Itu. Kerana natijahnya itu bukanlah bagi setiap orang, bukan semua orang dapat. Bahkan bagi setengah-setengah orang yang menentukan dia akan orang tadi oleh Allah Ta'ala jua. Itu setengah-setengah orang tu pilih. Tengok kan, adakah semua orang jadi wali? Tak juga. Adakah semua wali dapat ni? Tak juga. Setengah-setengah saja. Adakah semua orang jadi nabi? Tak juga. Setengah-setengah saja. Dan adakah semua nabi itu rasul? Pun tidak juga. Bahkan setengah daripada nabi saja yang diangkat menjadi rasul. Macam tu juga kita. Semua kita beramal belaka. Adakah semua beramal dapat ilmu ni? Belum tentu. Belum tentu. Tapi orang yang diberi ilmu ini adalah anugerah pilihan daripada Tuhan. Waktu kita tengok, mohon maaf saya cakap, adakah semua guru-guru ada ilmu ini? Tak juga. Yang dipilih-pilih saja, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Tak ke semua. Habis. Dia kata, dan kepada ilmu ini, yakni ilmu ladunni ini, ada tafsir telah mengisyaratkan oleh Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu, isyarat dengan kata
Tanya, kata Syekh Abu Yazid, apa kata beliau? Akhaztum ilmakum mayyitan an mayyitin wa akhazna ilmana min al-hayy alladhi la yamut. Artinya telah mengambil oleh kamu akan ilmu kamu akan orang yang mati, halnya mengambil daripada orang yang mati. Itu isyarat, kamu tu isyarat kepada ulama zahir. Jadi cerita ringkasnya, Imam Abu Yazid Bastami bertemu dengan ulama zahir, maka dia berkata, kamu ambil ilmu kamu daripada orang yang mati, hal keadaan orang yang mati daripada orang yang mati. Maksudnya apa? Kamu pelajari ilmu kamu daripada seorang guru tu mati. Dulu sebelum mati dia ambil ilmu bertuk gurunya pun telah mati. Itu maksudnya. Tapi kami ulama batin, yakni ulama sufi, mengambil ilmu kami daripada yang hidup tiada pernah mati, tak akan mati-mati. Kami ambil terus daripada Tuhan yang maha hidup, tak mati. Ini kita urai dah dulu, dan tengok balik di belakang, tengok balik, rojok balik di belakang tu. Habis intaha, alif ha tu ringkasan daripada intaha. Intaha tu maksudnya habis, selesai apa? Yakni selesailah perkataan Imam Abu Yazid Al-Bastami biikhtisar, dengan ringkas. Asal perkataan itu panjang tapi kita ringkaskan. Ini orang mengaji ibarat dia panggil intaha mulakhas atau intaha biikhtisar. Dia intaha, dia ada banyak jenis. Ada intaha bihurufi. Kalau intaha bihurufi, itu kita menukilkan perkataan orang lain satu huruf demi satu huruf, tanpa kita kurang, tanpa kita tambah. Itu panggil intaha bihurufi. Kalau intaha bitasarruf, itu kita panggil dan kita menukilkan perkataan orang serta kita ubah sikit-sikit. Itu ubah sikit-sikit, namanya intaha bitasarruf. Ini maklumat tambahan ya. Kalau tak ambil pun tak apa, tak tahu pun tak apa, tapi tahu lagi tak apa. Ini maklumat ilmiah. Ada dia panggil intaha bitasarruf ma'aziyadah, iaitu kita menukilkan perkataan orang dengan kita ubah gaya bahasa, tapi kita tambah sikit, asalkan tidak lari maksudnya tak lari, tambah sikit. Itu panggil intaha bitasarruf ma'aziyadah. Sini dia panggil intaha biikhtisar, artinya kita nukilkan perkataan seorang, perkataan itu panjang tapi kita ringkaskan. Biikhtisar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selamat cuti ya kita. Kita cuti mengaji sinilah. Tempat lain ada pengajian, kita ngaji insya-Allah kan. Eloklah, sebab kita bagi masa kepada nak buat amal ibadat. Kerana bulan puasa ini kita panggil bulan pesta. Jadi pesta amal ibadat sekan. Buat amal ibadat. Baik, bulan puasa juga disebut sebagai Syahrul Quran, dipanggil bulan Al-Quran. Diperbanyakkan baca Al-Quran. Kalau boleh tiap-tiap hari khatam. Kalau boleh 30 hari 30 kali khatam. Kalau tak boleh sebulan 2 kali khatam. Khatam sebulan tu 2 kali. Kalau boleh tiap-tiap malam khatam. Boleh, sebab dia bulan Al-Quran. Sebagaimana kita tahu kata Rejab itu bulan Allah,
Sya'ban itu bulan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Rajab dikatakan bulan Allah? Kerana bulan keampunan. Kan? Bulan Sya'ban itu bulan Nabi. Sebab apa? Kerana bulan itu diturunkan ayat bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah solawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Ini ada sakit baki lagi 2-3 hari. Banyakkan solawat, jangan banyak makan. Jadi bulan Ramadan dipanggil bulan Al-Quran. Perbanyakkanlah baca Al-Quran. Baik, mata katalah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habib al-ali al-qadr al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Allahumma barik lana ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi bil-lail birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu